Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita pada sesi kali ini dan kita masih lagi dalam bab 2 tingkatan 4 iaitu kebangkitan nasionalisme. Dan pada sesi kali ini kita masih lagi dalam 2.7 iaitu perkembangan nasionalisme. Cuma fokus cikgu pada sesi ini ialah tentang perjuangan melalui persatuan. Jadi nak tahu bagaimana perjuangan melalui persatuan dalam membawa kepada perkembangan nasionalisme di negara kita. Jom ikut bersama dengan cikgu untuk kita meneroka tajuk ni. Pada sesi kali ini, kita akan lihat kepada perjuangan melalui persatuan ini. Kita akan fokus kepada yang pertamanya ialah tentang Kesatuan Melayu Singapura. Yang keduanya ialah Persaudaraan Sahabat Pena. Yang ketiganya ialah Kesatuan Melayu Muda. Dan yang keempatnya Persatuan Masyarakat Cina dan juga India. Jadi ini antara yang kita akan sentuh pada sesi kali ini. Jadi tanpa membuang masa lagi, jom kita lihat satu persatu mengenai pertubuhan ataupun persatuan ini. Pertama, kita lihat dahulu mengenai Kesatuan Melayu Singapura ataupun kita kenalinya sebagai KMS. KMS ini telah ditubuhkan pada tahun 1926 dan tujuan kenapa KMS ini ditubuhkan ialah untuk menggalakkan ahlinya bergerak aktif dalam pentadbiran. Malah KMS ni telah memperjuangkan kepentingan orang Melayu dalam politik dan juga dalam pendidikan. Selain daripada itu, KMS juga mementingkan pelajaran teknik dan pengajian tinggi. Jadi ini tujuan kenapa KMS ini ditubuhkan. Dan kita lihat sedikit tentang kejayaan KMS di mana KMS ini sebenarnya telah mendorong kepada penubuhan persatuan negeri yang lain. Contoh selepas itu kita akan lihatlah penubuhan kepada Persatuan Melayu Pahang, Persatuan Melayu Selangor, Persatuan Melayu Negeri Sembilan. Ini antara contoh persatuan Melayu yang muncul selepas KMS. Dan persatuan ini dianggotai oleh kaki tangan kerajaan. Selain itu, KMS juga bekerjasama dengan British. Malah mereka juga meminta kepada British supaya diberi lebih banyak peluang kepada orang Melayu dalam pentadbiran. Jadi ini yang diperjuangkan oleh KMS di mana dengan perjuangan KMS ini telah membangkitkan semangat nasionalisme di kalangan masyarakat. Dan yang keduanya kita akan lihat kepada Persaudaraan Sahabat Pena yang kita kenali dia sebagai PASPAM. PASPAM telah ditubuhkan untuk menggalakkan ahlinya untuk bersatu dan juga bertukar pendapat. PASPAM ni dia bermula di Pulau Pinang pada tahun 1934 dan kemudiannya dia berkembang dan terus bergiat aktif dalam mengadakan perhimpunan tahunan seluruh tanah Melayu antara tahun 1934 hingga 1939. PASPAM ni juga telah menyatukan pergerakan orang Melayu melalui kongres dan juga persidangan. Kongres dan persidangan ni telah berjaya menghimpunkan wakil Persatuan Melayu dari Brunei, Labuan dan Sarawak untuk mengutarakan isu kebangsaan. Dan kemudiannya kita lihat di Sarawak di mana adanya tokoh iaitu Muhammad Rakawi Yusof. Muhammad Rakawi Yusof ni antara pengasas PASPAM di Kuching dan beliau mempunyai hubungan yang baik dengan ahli KMS. Dan beliau kemudiannya telah menubuhkan Persatuan Melayu Sarawak iaitu PMS bersama dengan Johari Anang pada tahun 1939. Jadi ini di Sarawak dan kita lihat pula di Sabah, kesedaran persatuan di Sabah ni muncul ataupun wujud pada akhir tahun 1930-an. Dan penubuhan cawangan PASPAM ni telah ada di Jeserton iaitu di Kota Kinabalu sekarang, di Tawau dan juga di Labuan. Jadi dengan adanya penubuhan cawangan PASPAM di Jeserton, di Tawau dan juga di Labuan ni telah meningkatkan kesedaran sosial dalam kalangan anggotanya. Dan ahli PASPAM di Sabah terdiri daripada guru sekolah Melayu, pegawai rendah kerajaan dan juga peniaga. Antara tokoh-tokohnya yang kita boleh lihat di sini ialah munculnya tokoh seperti Muhammad Yaakob, Muhammad Samsudin Osman dan juga Zakaria Gun. Jadi ini kita lihat perjuangan melalui persatuan melalui PASPAM. Dan yang ketiganya ialah kita akan sentuh mengenai Kesatuan Melayu Muda ataupun KMM. KMM ni telah ditubuhkan hasil dari gagasan Ibrahim Haji Yaakob pada Mei 1937. Kemudian barulah KMM ni telah didaftarkan pada tahun 1938.
KMM ni dia berjuang melalui akhbarnya iaitu majlis. Jadi dia punya salurannya adalah melalui akhbar majlis dalam mengeluarkan ataupun dalam mengutarakan idea-idea nasionalisme. Dan KMM ni juga sebenarnya berhasrat untuk menentang British dengan mewujudkan satu gagasan yang kita kenalinya nanti sebagai Melayu Raya. Melayu Raya ni adalah gabungan antara Tanah Melayu dan juga Indonesia. Dan selain itu, KMM juga menyuruh orang Melayu untuk bangun sebagai satu bangsa yang mempunyai tamadun dan kesopanan di tanah airnya. Jadi ini kita katalah antara seruan yang telah diutarakan oleh KMM. Dan KMM ni sebenarnya dianggap radikal oleh British. Kenapa dia dianggap radikal? Pertamanya kerana berani mengutarakan penentangan terhadap kerajaan kolonial. Dan kemudiannya KMM juga telah membangkitkan perasaan anti-British melalui penulisan dalam akhbar dan juga dalam majalah. Jadi ini kita lihatlah perjuangan yang telah dilakukan melalui KMM iaitu Kesatuan Melayu Muda yang dianggap oleh British sebagai sebuah persatuan yang radikal. Kemudiannya kita pergi pula yang keempat iaitu Persatuan Masyarakat Cina dan juga India. So kita lihat dulu Persatuan Masyarakat Cina. Jadi sebelum Perang Dunia Pertama, masyarakat Cina ni sebenarnya lebih menumpukan kepada keadaan di Cina. Jadi apa-apa dia akan beri keutamaan kepada Cina. Maksudnya dia ambil tahu tentang negara Cina berbanding dengan Tanah Melayu. Di sini kita lihat Dr. Sun Yat-sen sendiri pernah melawat negeri-negeri Melayu bersekutu sebanyak 4 kali. Kenapa Dr. Sun Yat-sen ni melawat negeri-negeri Melayu bersekutu sebanyak 4 kali pula tu? Sebab untuk dapatkan sokongan untuk menentang kerajaan Manchuria di China. Dan selain daripada itu, terdapat juga masyarakat Cina yang memberi tumpuan kepada kebajikan dan perkembangan politik tempatan. Contohnya, masyarakat Cina yang lahir di negeri-negeri selat atau Cina peranakan. Selain itu, terdapatnya masyarakat Cina yang berpendidikan Inggeris seperti Tan Jiak Kim. Dan penubuhan Persatuan Orang Cina Peranakan British atau SCBA telah ditubuhkan di negeri-negeri selat untuk menggalakkan pelajaran tinggi dan teknikal dalam masyarakat Cina. Tan Cheng Lock sendiri telah menghidupkan cawangan SCBA di Melaka dan menuntut peluang dalam perkhidmatan kerajaan. Okey, yang keduanya kita lihat Persatuan Masyarakat India pula. Persatuan Masyarakat India ni bertujuan untuk menjaga kebajikan masyarakat India di Tanah Melayu. Jadi di sini munculnya ataupun ditubuhkan Persatuan India Taiping dan juga Persatuan India Pulau Pinang. Selain pada itu telah diadakan persidangan India Semalaya di Kuala Lumpur dan diikuti di negeri lain. Dan dalam persidangan tersebut, ia membincangkan tentang isu yang berkaitan dengan masyarakat India. Dan G.V. Tower pula telah menubuhkan Malayan Indian Association ataupun MIA yang khusus untuk golongan India yang lahir di Tanah Melayu. Dan Dr. A.M. Sose pula telah menubuhkan Central India Association of Malaya yang kita kenali sebagai CIAM, di mana CIAM ini telah menggabungkan 12 persatuan India dan 4 dewan perniagaan, dan ia juga telah berjaya mengembangkan idea nasionalisme masyarakat India selain daripada dia menjaga kebajikan masyarakat India. Pergerakan CIAM ini telah disemarakkan lagi lah dengan adanya lawatan daripada India, iaitu lawatan oleh Pandit Jawaharlal Nehru di Tanah Melayu pada tahun 1937. Jadi ini kita lihatlah perkembangan ataupun perjuangan melalui Persatuan Masyarakat India. Dan kita lihat pula Persatuan Masyarakat Sikh, dan masyarakat Sikh ni kalau kita lihat ni terlibat dalam pasukan keselamatan. Jadi mereka telah menjadikan barek polis ataupun kuartus kerajaan serta Gurdwara sebagai tempat aktiviti sosial dan keagamaan. Gurdwara ni merupakan tempat penting dia untuk dia sebarkan kesedaran politik anti-British. Malah telah ditubuhkan Khalsa Diwan Malaya yang telah ditubuhkan di Taiping, Perak pada tahun 1902. Dan Khalsa Diwan Malaya ni adalah untuk menjaga kebajikan masyarakat Sikh.
Dan yang akhir sekali kita lihat Persatuan Masyarakat India Muslim, di mana persatuan ini melibatkan diri dalam kegiatan perniagaan dan pentadbiran. Antara tokohnya ialah Sir Hussein Hassanal Abdul Kadir, di mana beliau merupakan ahli dalam Majlis Perundangan Negeri-Negeri Selat atau Strait Settlement Legislative Council SSLC. Jadi ini tentang persatuan yang ada yang melibatkan Persatuan Masyarakat China dan India. Jadi ini yang dapat cikgu kongsikan bersama dengan kamu. Cikgu harap apa yang cikgu kongsikan dapat kamu manfaatkan sebaik mungkin. Sekian, terima kasih. Bye.